Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kali ini tajuk perkongsian saya adalah perkembangan sekularisme. Kita akan membincangkan 7 peringkat daripada sekularisme sehingga demokrasi. Okey, kita akan membincangkan perkembangan pemikiran yang mengukurkan rantaian pemikiran bagi memudahkan kefahaman kita terhadap sekularisme dan cabang-cabang kepada sekularisme. Okey, yang pertama, sekularisme. Sekularisme adalah pemikiran yang menolak agama. Pemikiran sekularisme ialah pemikiran yang memilih-milih agama dan pemikiran yang tidak suka kepada agama dan menganggap agama suatu perkara yang tahyul dan tidak logik, dan pada akhirnya mereka sama ada menolak agama secara keseluruhan ataupun memilih-milih agama atau hanya mengambil agama dalam aspek yang tertentu sahaja, contohnya seperti aspek spiritual. Okay, yang kedua, liberalism. Liberalism ialah suatu pemikiran yang menolak autoriti agama dalam kehidupan dan menganggap agama sebagai suatu perkara yang tak semestinya betul, kerana bagi mereka agama ini adalah campur tangan manusia, contohnya seperti wahyu yang datang daripada Allah yang melalui Nabi Muhammad, dan mereka menganggap manusia ini makhluk yang tidak sempurna. Jadi mereka juga manusia biasa dan mereka layak untuk berijtihad dalam agama. Dan hujah ini membuatkan mereka akhirnya menolak juga agama dan mahu membebaskan diri daripada kawalan agama. Okay, yang ketiga pula adalah rationalism. Rationalism ini adalah satu konsep yang berteraskan logik akal manusia. Jadi mereka akan menerima aspek yang mereka terima dalam agama mestilah sesuai dengan logik akal. Sekiranya perkara tersebut tidak logik pada pandangan mereka, mereka menganggap perkara itu tahyul sahaja. Contohnya perkara ghaib yang mereka akan anggap perkara tahyul seperti Allah yang kita tidak nampak dengan panca indera. Mereka akan menganggap perkara itu tahyul semata-mata. Jadi mereka menolak juga agama. Okey, yang keempat pula adalah humanism. Humanism adalah aspek yang hanya melihat kepada aspek kemanusiaan sahaja. Mereka ini tidak melihat aspek ketuhanan tetapi melihat aspek kemanusiaan sahaja. Contohnya seperti mereka tidak berfikir tentang dosa, pahala, hari akhirat, syurga dan neraka. Apa yang difikirkan baik untuk dirinya maka baik, dan apa yang difikirkan tak baik untuk dirinya maka tak baiklah benda tersebut. Sehingga mereka akan mengabaikan wahyu dan hanya menumpukan kepada aspek manusia sahaja. Tetapi dalam Al-Quran ada menyebut yang baik di mata kita tak semestinya baik di mata Allah, dan yang tak baik di mata kita tak semestinya tak baik untuk diri kita. Jadi sebenarnya Allah tahu apa yang baik untuk diri kita dan apa yang tak baik untuk diri kita. Jadi hujah mereka memang salah kerana mereka hanya melihat aspek ketuhanan dan mengabaikan wahyu, kerana wahyu ini adalah satu-satunya panduan yang kita kena ikut sepanjang hidup kita. Okey, yang seterusnya, yang kelima ialah human right. Human right adalah hak-hak yang ingin diperoleh dan hak yang ingin mereka dapat, seperti memperjuangkan hak kebebasan yang diinginkan dan hak kesamarataan yang ingin diperjuangkan. Okey, sebagai contohnya, isu feminisme yang terjadi dalam masyarakat kita pada masa sekarang. Okey, mereka ingin memperjuangkan hak kesamarataan dalam menutup aurat, dalam isu perceraian dan dalam isu pembagian harta. Okey, yang pertama, mereka mengatakan kenapa lelaki tidak perlu menutup aurat dan kenapa perempuan perlu menutup aurat. Okey, kita tahu lelaki tidak menutup aurat seperti perempuan yang perlu memakai tudung. Kita juga kena tahu Allah memberi arahan untuk kita menutup aurat kerana ingin menjaga maruah kita sebagai seorang perempuan
dan seorang wanita, dan supaya kita tidak menjadi mereka yang pada zaman jahiliyah dahulu. Okay. Yang kedua pula, isu perceraian. Mereka mengatakan kenapa lelaki sahaja yang boleh melafazkan cerai dan tidak perempuan. Okay. Kita tahu lelaki ini bijak dalam mengawal emosi berbanding perempuan. Perempuan memang sukar dan susah dalam mengawal emosi. Jadi kita tahu kenapa Allah mengarahkan begitu. Kenapa lelaki sahaja yang boleh memutuskan untuk bercerai. Dan yang ketiga pula adalah isu pembahagian harta. Mereka selalu berhujah lelaki kenapa mereka lebih mendapat banyak daripada perempuan. Okey, kita tahu lelaki ini memang bijak dalam hal-hal yang sedemikian. Contohnya, lelaki bertanggungjawab dalam memberi nafkah kepada isteri, anak-anak, dan perempuan pula tidak. Perempuan hanya akan membahagikan harta untuk dirinya sendiri sahaja. Jadi maka secara tidak langsung mereka akan melihat kepada aspek kemanusiaan dan menyempurnakan humanism itu sendiri. Contohnya mereka tanya kepada orang susah apa yang mereka inginkan, mereka juga tanya kepada orang kaya apa yang mereka inginkan. Mereka juga tanya kepada orang lelaki dan perempuan apa yang mereka inginkan. Tetapi tanpa panduan daripada wahyu kerana mereka tidak menerima wahyu. Mereka menolak wahyu dan menerima wahyu di tempat yang mereka suka sahaja. Contohnya, mereka tidak menerima wahyu yang mewajibkan kita menutup aurat, tetapi mereka menerima wahyu dalam wahyu yang mengatakan lelaki boleh berpoligami. Okey, kita tahu benda itu memang banyak terjadi dalam masyarakat kita, dan kenapa hanya menerima wahyu dalam aspek tertentu sahaja. Sedangkan wahyu ini adalah panduan yang kita kena ikut sepanjang hidup kita. Kerana wahyu adalah yang datang daripada Allah melalui Nabi Muhammad. Dan kebenaran benda itu adalah sangat-sangatlah jelas. Okay. Yang seterusnya, pluralism. Pluralism adalah bererti semua perkara adalah betul. Tiada kepercayaan yang lebih betul daripada kepercayaan yang lain. Tiada satu agama yang betul daripada agama yang lain kerana semua benda adalah betul. Untuk menentukan yang mana betul dan salah, memerlukan panduan wahyu sepatutnya kerana wahyu yang akan menentukan. Kerana kita tahu wahyu ini adalah satu aspek yang lebih tinggi daripada manusia. Kita tahu wahyu ini datang daripada Allah. Manakala logik akal, benda ni datang daripada pemikiran manusia yang kita tahu manusia adalah makhluk yang lemah. Okay. Dan yang ketujuh adalah demokrasi. Demokrasi ialah mengukur kebenaran mengikut suara ramai. Orang Islam sepatutnya mengikut wahyu yang menentukan kebenaran. Tetapi bagi mereka, daripada sekularisme hingga pluralisme, mereka tidak berteraskan wahyu dan hanya menggunakan humanism kerana mereka menganggap manusia sebagai satu dan kebenaran itu mesti daripada suara ramai. Jadi kita tahu sebagai orang Islam, kita kena ikut wahyu yang satu-satunya panduan dalam hidup kita. Dan kita tahu wahyu adalah panduan yang memang datang daripada Allah melalui Nabi Muhammad. Jadi kita kena percaya terhadap perkara tersebut. Okey. Jadi ini kita kata perkembangan pemikiran yang ada dalam fikiran manusia yang perlu difahami dan dihayati dengan baik. Jadi setelah kita meneliti, ini adalah satu gambaran yang memudahkan kita faham tentang pemikiran yang bercanggah dengan agama. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan ini dapat memberi pemahaman yang jelas dapat mengelakkan kita daripada serangan pemikiran yang melanda sekarang ini. Jadi wallahu alam, itu saja daripada saya. Semoga berjumpa di lain hari. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.